Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang baru saja bersama dengan kami. Salam Jumaat, kita ucapkan yang terbaik. Tapi macam biasa, hari Jumaat kita akan bawakan perkongsian berkaitan dengan keuangan. Bagaimana untuk kita mengatur keuangan. Antara yang menjadi pilihan ataupun dah nampak ataupun artikel dia mendapat perhatian ialah tabung kecemasan. Apa yang perlu kita fahami tentang tabung kecemasan, dan kabarnya hanya 20% daripada orang dewasa yang bekerja ini mempunyai simpanan yang boleh bertahan selama sekurang-kurangnya 3 bulan jika kita hilang punca pendapatan. Jadi apakah yang mendorong kepada perkara ini berlaku? Apakah faktor-faktor ini boleh berlaku? Majoriti rakyat tiada tabung kecemasan walaupun RM1,000. Dan mungkin ada persoalan di sini, adakah tabung kecemasan dengan simpanan sama ataupun tidak? Bagaimana dengan keadaan mereka yang tidak ada tabung kecemasan ini? Apakah akibatnya? Jadi terus saja kita bersama dengan individu yang sempat kita bawakan secara maya sahaja. Namun begitu, ilmu yang nak disampaikan ni amat penting untuk kita semua, dan juga kepada penonton semua. Profesor Dr. Bani Arifin Amin Nordin, Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Okey, Prof, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Hari ini topik yang saya kira ramai yang ternanti-nanti kan nak mengetahui sebenarnya. Kita kongsikan tadi lebih daripada 50% rakyat Malaysia yang dewasa bekerja sememangnya tidak ada tabung kecemasan walaupun RM1,000 yang disimpan di dalam tabung tersebut. Tapi sebelum tu kita nak tahu apakah konsep yang dikatakan tentang tabung kecemasan ini, Prof. Silakan. Okay, terima kasih. Terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi sedikit komen tentang isu ni. Sebenarnya tabung kecemasan ni adalah satu tabung yang seseorang itu boleh gunakan sekiranya berlaku situasi yang tidak dijangka. Artinya situasi di mana mereka kehilangan pekerjaan, mereka jatuh sakit, ataupun pada keadaan sekarang yang bencana alam sering berlaku ya. Berlaku macam ni, so kita nak baiki rumah balik, jadi kita boleh gunakan tabung kecemasan ini untuk kelangsungan hidup lah. Okey, itu berkaitan dengan tabung kecemasan. Ini bermakna ia perlu diwujudkan satu lagi tabung untuk kita katakan boleh digunakan waktu kecemasan sahaja, ya, Prof. Bukan mengganggu kepada pendapatan yang kita ada. Okey. Dan tinjauan baru-baru ini, kalau kita boleh kongsikan bersama dengan penonton, ini tinjauan yang diambil daripada tinjauan kestabilan kewangan separuh pertama 2022 yang dikeluarkan pada Oktober lalu, baru saja, di mana daripada 3,000 responden itu, mereka yang berusia 18 tahun ke atas seluruh negara tidak mempunyai tabung kecemasan walaupun RM1,000. Jadi sebenarnya mungkin apakah yang Prof boleh komen berkaitan dengan ini, tapi adakah ia memang minimum RM1,000 yang perlu ada bagi pendapat Prof sekurang-kurangnya dapat menampung kecemasan yang dikatakan bila berlaku situasi memerlukan kita guna tabung tersebut? Okey, realitinya kalau tiada RM1,000, saya rasa itu amat kritikal lah. Kerana kita semua sedia maklum dalam situasi kos barangan meningkat, dan cuba bayangkan kalau seseorang tu kehilangan pekerjaan dan bagaimana mereka nak teruskan kehidupan tanpa tabung kecemasan yang mencukupi. Dan juga sekiranya mereka jatuh sakit, itu akan menambah lagi beban mereka tu. Akhirnya mereka terpaksa berhutanglah untuk menyambung kehidupan mereka, dan bila mereka berhutang ini menambahkan lagi beban mereka, sebab kita sedia maklum di luar sana untuk mengambil hutang tinggi juga ya. Kredit kad sendiri 18%. So agak tinggi kosnya itu. Agak kritikal sekiranya. Bila kita bercerita tentang kategori-kategori simpanan yang perlu kita lakukan dan perlu diasingkan daripada pendapatan bersih kita, contohnya perubatan, pendidikan anak-anak dan sebagainya, tabung kecemasan ini datangnya daripada peratusan yang mana? Bagaimana kita nak ambil portion daripada pendapatan yang kita raih itu untuk dikategorikan sebagai boleh dimasukkan dalam tabung kecemasan, Prof? Saya selalu guna CP3, yang mana kita agih-agihkan pendapatan kita kepada 3. Satu untuk tabung kecemasan, satu untuk simpanan, dan satu lagi untuk kesihatan. Yang kesihatan ni saya selalu sarankan seseorang tu mengambil insurans yang basic ataupun yang asas untuk sekiranya mereka jatuh sakit, mereka ada insurans cover kos mereka. Dan simpanan ni pula adalah untuk mereka jangka
contohnya untuk hari tua mereka nanti dan atau mereka ingin buat rumah yang baru ke atau apa, jadi itu untuk simpanan. Dan tapi tabung kecemasan itu perlu ada dan jumlah yang ada tu 3 hingga 6 bulan lah daripada perbelanjaan yang sedia lah. Okey, soalan saya mungkin nak ditambah sikit daripada perkongsian Prof tadi. Mengapa jangka masa 3 hingga 6 bulan ini yang dikatakan sebagai satu indikator bahawa seseorang itu mempunyai tabung kecemasan yang okey, yang terbaik untuk perjalanan jika berlaku contohnya hilang pendapatan ataupun kecemasan yang diperlukan kita guna duit tabung tersebut. 3 hingga 6 bulan menjadi tempoh masa yang disarankan. Mengapa mengambil tempoh itu? Itu sebenarnya datang ni dari kajian yang telah dijalankan oleh pihak Khazanah sendiri yang menunjukkan bagi golongan-golongan tertentu ni kita perlukan simpanan yang cukup untuk 3 hingga 6 bulan agar mereka lebih tenang menghadapi kehidupan dan juga untuk menyambung kehidupan mereka lah 3 hingga 6 bulan. Itu harus kajian telah dijalankan sebelum ini. Ya, sekurang-kurangnya meneruskan kehidupan kan dan tempoh masa untuk mendapat pekerjaan ataupun peluang pekerjaan yang lain kan. Prof, kita bercerita tentang antara faktor yang boleh menjadikan keadaan ataupun situasi kritikal tidak ada tabung kecemasan ini walaupun RM1,000 bagi individu-individu yang bekerja. Ini adakah faktornya tersumbang daripada kita yang sebenarnya tidak dapat mengawal cara berbelanja ataupun bagaimana? Dan seperti mana yang kita tahu, Prof, kadar literasi kewangan kita ni sangat-sangatlah rendah. Jadi apa yang mungkin Prof boleh kongsikan bersama dengan kami? Betul. Kajian juga telah menunjukkan yang tahap literasi kewangan di Malaysia ni masih agak rendah dan saya sarankan kita ilmu literasi kewangan ni diterapkan seawal yang boleh. Kalau boleh di peringkat sekolah rendah dan diteruskan di peringkat sekolah menengah dan seterusnya ke universiti. Ya, dan kalau boleh juga literasi kewangan ni diadakan ke targeted group, targeted group. Contohnya targeted group ni kita ambil golongan B40. B40 ni yang yang perlu kita terapkan ilmu ni kerana mereka ni yang akan terjejas terus, satu yang tidak dijangka tadi. Jadi kalau boleh dia badan-badan kerajaan ataupun NGO yang berkaitan dengan kewangan harus mendekati mereka ni dengan itulah memberi ilmu literasi kewangan ni dengan sekerat Okey, memberi ilmu kepada mereka mengikut kategori kerana mereka mungkin berisiko lebih tinggi, Prof, menghadapi situasi kecemasan seperti yang kita kongsikan di awal tadi. Prof, kalau contoh individu itu dah ada insurans nyawa, insurans medical, termasuklah mereka yang mungkin dah ada simpanan kepada sikit-sikit lah, maknanya runcit-runcit ni lah kan, yang perlu kita gunakan duit kecil ini untuk anak dan sebagainya. Adakah itu termasuk kepada tabung kecemasan yang dimaksudkan? Atau bagaimana? Okey, bagi saya at least the foundation tu dah ada lah. Kalau sekiranya berlaku kecemasan dari segi jatuh sakit, dah ada insurans. Dan mereka kehilangan pekerjaan, dah ada jugalah. At least untuk 2-3 bulan tu dah ada sikit simpanan. Tapi saya mengharapkan lebih dari itu. Sebab kita semua sedia maklum kan, kos kehidupan semakin meningkat dari semasa ke semasa. Dan saya jangkakan jumlah RM1,000 tu memang tak cukup untuk ke depan lagi. Jadi harus buat penambahan dari situ. We need a proper financial planning lah sebenarnya. Memetik daripada apa yang dikongsikan Prof tadi, sebenarnya di mana tempat yang terbaik untuk kita lakukan simpanan tabung kecemasan ini? Adakah di bank yang sama dengan simpanan-simpanan lain ataupun bagaimana? Okey. Dia sebenarnya bila kita kata kecemasan ni, tabung kecemasan, ianya perlu kita dapat akses dengan cepat ya. Kalau kita dapat akses, itu satu kewajipan, satu syarat ya untuk tabung kecemasan. Bila ada berlaku kecemasan, kita boleh akses dengan cepat. Jadi bagi saya lah, tempat yang paling sesuai untuk diletakkan tabung-tabung dia, of course saving account atau simpanan. ASB is a good place also. Because kita ada akses yang mudah. Tabung haji is also in the address. Jadi mengapa saya katakan ia sesuai? Kerana ia senang diakses dan keduanya sekiranya kita tak menggunakan tabung kecemasan itu, the money will grow.
Kan kita tahu kan harap balun saving account yang disimpan kan. Dividen. Ya, jadi touch wood tak berlaku apa-apa, kita benda tu akan berkembang lah. Okey Prof. Disebabkan itu, saya mungkin ada tertanya. Macam contohlah kan, kita dah ada simpanan dekat satu akaun seperti ASB dan sebagainya. Contoh tak panjang umur. Contoh individu itu meninggal dunia. Akses keluarga terhadap akaun itu pun agak sukar, betul? Memanglah. Dia bukan nak katakan sukar. Cuma dia perlukan sedikit documentation. Kita sediakan agar balu ataupun anak yang ditinggalkan itu untuk dapat. Faham. Okey. Dia lah sukar sangat. Cuma proper documentations membolehkan kita mengakses kepada jumlah tersebut. Okey, di akhir perbincangan kita pastinya kita nak tahu tentang situasi ekonomi tahun hadapan, recession yang dikabarkan, digembar-gemburkan, kita menghadapi kesukaran yang lebih dari sudut ekonomi dan sebagainya. Bagaimana impaknya terhadap keadaan ini? Sekarang ni pun dah rasa macam nyawa-nyawa ikan untuk kita survive, apatah lagi kadang-kadang hujung bulan sampai kita meminjam lagi dengan berbelanja yang tidak ada sistem yang baik. Apakah mungkin nasihat daripada Prof sendiri kepada rakyat Malaysia yang sedang mendengarkan? Silakan Prof. Literasi kewangan. Literasi kewangan itulah satu yang saya sarankan kita semua ada ilmu tersebutlah. Kerana dengan literasi kewangan, ilmu literasi kewangan itu membolehkan kita lebih bersedia untuk menghadapi situasi yang lebih sukar. Dia lebih sedia dengan financial planning yang betul. Dan seperti saya kata tadi, bila keadaan meruncing tahun depan recession, so kita kena lebih berjimatlah. Bagaimana kita nak membuat penjimatan ni, ilmu literasi kewangan itu perlu ada. Ya, baik. Prof, banyak sekali sebenarnya perkongsian daripada Prof sendiri. Satu, untuk meningkatkan kesedaran daripada saya yang bercakap, dan juga kita harapkan manfaat ini juga dapat diraih daripada perkongsian kepada penonton. Terima kasih Profesor Dr. Bani Arifin Amin Nordin selaku Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Sampaikan salam kami juga untuk warga UPM. InsyaAllah. Selamat bercuti panjang. Selamat bercuti panjang sampai Isnin kabarnya. Saya sampai Isnin ya. Okey, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.